Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 22 Disember bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. 34 buah keluarga di Rumah Panjang Rantai Sedin dekat Nanga Sepetai Kapit kini boleh menarik nafas lega apabila masalah tanah runtuh yang berlaku di belakang rumah panjang mereka akan diselesaikan dengan kerja-kerja pemotongan dan pengukuhan cerum bukit. Sejumlah RM200,000 diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Peruntukan tersebut diumumkan Ahli Parlimen Kapit yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri Datuk Seri Alexander Nathalinggi ketika melawat kesan tanah runtuh di kawasan rumah panjang itu. Sememangnya kita akan buat pemotongan yang bukit di belakang rumah ini. Mungkin akan menelan belanja tak kurang dari RM100,000 lagi lah untuk kita buat memastikan keselamatan rumah ini nanti. Kita gunakan bentuk yang bagaimana yang sesuai lah. Kita akan berhubung dengan pihak teknikal, itu mungkin JKR boleh membantu bagaimana kita nak buat bentuknya nanti. Datuk Alexander berkata Jabatan Kerja Raya diminta menyediakan laporan dan kajian teknikal bagi mengenal pasti tahap keselamatan bukit di belakang rumah panjang itu, seterusnya merancang kerja-kerja pemotongan cerun. Sementara itu, tuai rumah Rantai Sedin meluahkan perasaan leganya dengan pengumuman projek berkenaan. Ini kerana kejadian tanah runtuh itu telah menyebabkan penduduk di rumah panjang itu diselubungi perasaan bimbang mengenangkan keselamatan harta benda dan mahu mereka. Sekali hujan balat busen tunggu juah tu runtuh keterubahnya ngebal ke dinding udahnya ambil udahnya runtuh baru 2 kali runtuh ketiga ya nyak lah semat mare. Dalam lawatan tersebut, Datuk Seri Alexander turut mengumumkan dana tambahan RM68,000 untuk penghuni rumah itu menambah baik rumah mereka. Disalurkan dana berjumlah RM5,000 untuk Biro Wanita rumah panjang tersebut. Penurunan jumlah kemalangan maut di bahagian Serian tahun ini perlu dikekalkan selepas berakhirnya pandemik COVID-19 kelak. Menurut Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Dato' Amar Michael Manyin Jawong, penurunan drastik 43.7% iaitu 18 berbanding 32 bagi tempoh sama tahun lalu disebabkan oleh pergerakan terhad ekoran pandemik COVID-19. Dato' Amar Michael Manyin harap tempoh pandemik ini memberi kesedaran bahawa keselamatan jalan raya juga dapat dipertingkat dan bukan hanya menerusi kempen keselamatan pada musim perayaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri Sarawak di Serian. Berdasarkan statistik PDRM, bahagian Serian mencatatkan penurunan daripada 340 kemalangan tahun lepas kepada 255 tahun ini atau 25%. Laluan kerap kemalangan melibatkan Simpang Kerait, Jalan Kuching Sri Aman, Kampung Lintang Baru Pancur, Jalan Kuching Serian dan Simpang Gedong, Jalan Kuching Sri Aman. Kementerian Belia dan Sukan Sarawak akan terus melaksanakan pelbagai program memperkasa golongan belia di negeri ini. Menterinya, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pembangunan belia perlu diberi penekanan agar Sarawak tidak ketandusan pemimpin pada masa depan. Dato' Abdul Karim menyatakan demikian ketika berucap melancarkan manual keselamatan perlindungan dan keselamatan kebakaran dan kesihatan pekerjaan serta pelancaran pelan anti rasuah organisasi OACP di Miri. Dalam pada itu, Dato' Abdul Karim memuji kementerian itu kerana berjaya mendokumentkan manual dan SOP keselamatan dan kesihatan yang merangkumi semua pejabat bahagian, Dewan Suara dan kem belia di seluruh negeri. Beliau turut menyaksikan penyerahan fasiliti dan infrastruktur sukan kementerian itu kepada Perbadanan Sukan Sarawak SSC. Semua fasiliti tersebut katanya perlu dipantau, diselenggara dan ditambah baik dalam memupuk budaya bersukan selaras dengan visi sukan untuk semua dan Sarawak sebagai pusat kuasa sukan.
Sebanyak 13 projek transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Samalaju yang dirancang tahun ini dengan agihan kos RM3 juta telah dilaksana, malah ada yang telah siap sepenuhnya. Menurut Adun Samalaju Majang Renggi, bagi tahun depan kawasan Suai Dun tersebut bakal menyaksikan lebih 10 projek RTP yang dirancang bakal dilaksanakan. Justru Majang Renggi berkata adalah penting ketua-ketua kaum dan masyarakat terus bergandingan dengan wakil-wakil dan pemimpin kerajaan dalam memastikan kampung, rumah panjang dan penempatan mereka menerima bantuan dan peruntukan yang sewajarnya. Nyalai, hari kita ke Bulai berkatu, hari kita ke Berandau berbala mayuh berkatu, namu kita, nama utai kuliah digagak perintah, nama utai ke bisi kemudahan-kemudahannya. Awak kena oleh ada baik, oleh ada panggung kita, lebuh kita pulai ke rumah panjai. Nyak meh pemanah kita ke rumah. Lebuh perintah datai, lebuh kunsil datai, lebuh tuan-tuan perintah datai, ke rumah kita, anang ndak datai. Awak kita sama nemu berita, awak kena oleh ada baik, oleh ada temu rakyat kita. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Padang Futsal dan Sambutan Pra-Christmas 2020 di Rumah Beranyai Tinting Mawang Sungai Sebato Suai. Sementara itu, pengurusi Persatuan Tuai Rumah Kawasan Samalaju, Suai Daerah Subis, Tuai Rumah Beranyai Siang berkata, sejak di bawah pentadbiran gabungan Parti Sarawak GPS, pelbagai bentuk projek pembangunan mula dirasai dan dinikmati penduduk di kawasan tersebut. Jauh amat beza ke kami tu. Ya, dalam kenang 4 tahun tu, bapa aku segenap kami ke Batang Suai ke dipegai Semelaju tu. Nang bisik megang projek diberi YB Tuan Majang tu. 15 tahunnya kami nadai pemansang bola batu sige pun nadai kami nadai boleh. Tang Datuk kami sudah pegai YB Majang, puji Tuhan. Puji Tuhan Maman. YB Majang cukup mana kami semua jalai digagak ya pemansang di rumah panjai diberi nadai ditinggal Melayu Iban rumah panjai pandai semua dibagi ke Magang. Peruntukan melalui Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP merupakan usaha berterusan kerajaan untuk membantu membangunkan komuniti di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau berkata, tidak dinafikan bahawa kos penyelenggaraan kampung sememangnya tinggi, namun para penerima peruntukan harus bijak berancang untuk memanfaatkan dana berkenaan. Justru, Dennis Ngau berharap penerima peruntukan MRP dapat menguruskan sumbangan dengan baik demi pembangunan komuniti di kampung masing-masing. Beliau juga mengingatkan para penerima supaya memaklumkan sebarang peruntukan kepada masyarakat bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku untuk kebaikan bersama. Beliau berucap pada majlis penyerahan cek MRP Adun Telang Usan dan cek sumbangan kerajaan untuk rumah ibadah agama-agama lain bagi tahun 2020 fasa 2 di Miri. Sebanyak 36 cek diserahkan kepada gereja, persatuan dan jawatan kuasa keselamatan kampung yang terlibat. Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Seri Aman akan mengemukakan satu kertas kerja dan cadangan perbelanjaan bagi memotong kawasan Tanah Bukit di belakang Rumah Panjang Sekandis di Lubuk Antu. Cadangan itu hasil tinjauan pihak JKR bersama beberapa agensi ke Rumah Panjang Sekandis yang terjejas akibat runtuhan tanah yang berlaku Khamis lepas. Kerja-kerja berkenaan kemudiannya akan diserahkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Seri Aman untuk tindakan lanjut. Tanah runtuh yang berlaku telah menyekat aliran keluar air hujan di kawasan belakang kediaman menyebabkan limpahan air masuk ke dalam rumah. Penghuni rumah panjang ketika ini dikehendaki sentiasa berjaga-jaga susulan cuaca kerap hujan dan dikuatiri kejadian runtuhan tanah akan berulang. Setakat ini, keadaan masih selamat dan tiada pemindahan dibuat bagi penghuni terbabit. Tiada kes positif baru COVID-19 dikesan di Sarawak semalam. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan hariannya berkata, ini menjadikan keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,090. Sementara itu, terdapat 3 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge. 2 kes dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak dan 1 kes dari Hospital Bintulu. Selain itu, terdapat 21 pesakit bawah siasatan PUI yang baru dilaporkan semalam dan tiada PUI menunggu keputusan ujian makmal.
JPBN turut memaklumkan daerah Serian bertukar status dari kuning kepada hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Sibu dan Kuching kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 3 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas, iaitu di Sibu 2 dan Kuching 1. Manakala 36 buah daerah lain kekal berstatus hijau. Di Kuching, seorang wanita nyaris maut selepas kereta yang dipandunya hampir terjunam dari jejambat setinggi 10 meter petang semalam. Mangsa berumur dalam lingkungan 20 tahun itu dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh penghadang besi jejambat Satok dalam kejadian pukul 2 petang semalam. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Padungan Fauzi Alwi, mangsa bagaimanapun dikeluarkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Insiden itu telah mengakibatkan kesesakan lalu lintas sehingga 5 km dari arah Petrajaya menuju ke pusat bandar. Ditemui RTM di lokasi, Fauzi berkata anggota bomba mengambil masa hampir 2 jam untuk menarik keluar kenderaan yang tersangkut itu. Sekian berita pagi Sarawak hari ini. Saudara, jangan lupa untuk terus patuh SOP, pakai pelitup separuh muka ketika berada di luar, jaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan. Kita jaga kita. Dengan itu saya Abang Muaz di Abang Bersamat. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.